yang lain-lain. Maka jika ada dua sifat itu di zat Allah Ta'ala, maka dinamakan dia kam muttasil pada sifat. Maknanya ada dua sifat yang jenisnya sama, bercantum, bergabung di zat Allah Ta'ala. Ada dua kudrat, gabung, duduk di zat Allah. Ada 10 kudrat, gabung, duduk di zat Allah. Ada satu je kudrat. Maka jika ada dinamakan kam muttasil pada sifat. Masuk balik. Maka dinamakan dia kam muttasil pada sifat, artinya bilangan yang berhubung, yang bercantum, berhubung tu maknanya yang bercantum pada sifat, dan iaitu batil. Karut, salah. Pahaman yang macam tu salah. Pahaman macam tu salah. Pahaman mana ni tadi? Mengatakan Allah ada banyak kudrat. Salah dah tu. Allah ada banyak iradat, salah. Allah ada banyak sifat ilmu, salah. Allah ada banyak sifat pendengar, salah. Ada satu, semuanya satu. Kudrat satu, iradat satu, ilmu satu, sama satu, basar satu, kalam satu, hayat satu. Yang banyaknya ta'alluq sifat. Okey. Ingat jawapan tu. Ta'alluq tu yang banyak. Urusan bagi sifat tu yang banyak. Artinya bilangan yang berhubung-hubung pada sifat dan iaitu batil. Mana dia tadi? Separuh hilang dah. Tadi 60 orang, tinggal 30 orang. Yang lain masuk dan selimut dah. Masuk balik. Boleh jadi dia tadi dia ingat. Tak ada dah. Dia kata sudah meluk tu. Main putus kita tidur. Sabar le. Banyak sabar le. Mungkin dia ingat dah habis kelas. Belum habis lagi, belum baca doa lagi. Pandai-pandai. Jangan main ingat. Jangan main rasa-rasa dah habis. Rasa-rasa dah habis kot. Mana boleh main rasa-rasa. Masuk. Share cepat. Gogi. Tak dengar gogi le. Gogi. Masuk. Share. Sebab tadi ada yang kabur yang ingat habis tu. Tu jangan kabur gitu. Masuk. Share. Loceng tak bunyi lagi. Loceng tak bunyi lagi. Dia orang ni on tak notification tu. Azman, cepat Azman. Panggil Azman. Mana kawan-kawan yang keluar tadi, panggil balik. Okey. Sambung. Maka jika ada dua sifat itu di zat Allah Ta'ala, maka dinamakan dia kam muttasil pada sifat. Artinya bilangan yang berhubung pada sifat dan iaitu batil, kerana kedua-dua sifat itu tidak meratai ta'alluqnya, yakni tugasnya. Tidak meratai tugasnya. Okey. Nak terangkan. Makmum dah makin bertambah. Mari masuk balik. Cepat. Okey, maksudnya begini. Kalau seandainya, ni buat contoh, kalau ada dua sifat kudrat pada Allah, sebelum tu kita kena faham dulu peranan sifat kudrat. Apa peranan sifat kudrat? Membuat sesuatu. Okey. Sekarang ni ada dua kudrat.
Kudrat yang pertama, contohnya, tengok sini dulu, jangan tulis dulu, tengok contoh dulu, nak bagi faham, lepas tu jangan tulis. Okey. Jadi kalau seandainya ada dua sifat kudrat pada Allah, tak payah ambil 10, tak payah ambil 20, ambil 2 dulu cukup. Jangan kata ada 10 kudrat, ambil 2 kudrat dulu, apa jadi? Jadi yang pertama kena faham dulu peranan kudrat tu apa? Peranan kudrat membuat sesuatu, menjadikan sesuatu. Itu ta'alluq dia, ta'alluq kudrat, tugas dia. Okey, katakanlah kudrat yang nombor 1 buat makhluk ni. Makhluk ni yang namanya handphone ni daripada tak ada, contohnya dibuat oleh kudrat yang nombor 1. Maka adalah handphone ni daripada tak ada. Setakat tu faham? Okey. Ada satu kudrat lagi kan tadi kan? Dah kata ada 2 kudrat. Yang ni tadi dibuat oleh kudrat A. Kudrat B pula ni. Kudrat B pula. Soalannya, adakah sifat kudrat yang kedua ni boleh menjadikan handphone yang telah ada ini? Boleh ke tidak? Tak boleh. Tak boleh kerana benda dah dah ada. Namanya tahsilul hasil. Membuat benda yang dah wujud tu dipanggil tahsilul hasil. Perkara yang mustahil, yang tak boleh berlaku. Jadi kudrat yang pertama dah jadikan handphone ni. Handphone ni dah wujud, handphone ni dah ada. Kemudian soalannya, adakah kudrat yang nombor 2 boleh nak menjadikan makhluk yang sama? Yang dah ada? Tak boleh. Bila tak boleh, lemah tak kudrat tadi? Berperanan tak kudrat tadi? Ada fungsi dah? Tak ada fungsi lah, sebab tak boleh nak menjalankan tugas dia, menjadikan. Nampak tak? Cuma yang lulus yang pertama saja tadi. Tugas kudrat yang pertama lulus. Dia mengadakan daripada tak ada kepada ada. Kudrat yang kedua nak buat balik handphone yang sama, handphone yang serupa, tak boleh nak buat dah. Kerana benda dah wujud. Faham tak setakat tu? Bangunan ni dah siap ke belum? Kita nak panggil kontraktor lain, buat lagi sekali bangunan ni, boleh tak? Tak boleh. Kalau nak suruh buat, robohkan balik, buat balik. Tu boleh. Tapi dah bukan yang ni dah tu. Itu dah bangunan lain dah. Makna nak buat balik bangunan ni juga. Cakap dengan kontraktor tu, saya nak bangunan ni juga awak buat. Saya tak nak yang lain, tak nak robohkan. Nak buat yang ni juga. Dia pun pening, macam mana nak buat benda dah ada. Kenapa dah ada? Jadi bila dia tak boleh buat, lemah ke sempurna? Lemah dah dia. Jadi kalau kata ada 2 kudrat tadi, yang pertama saja boleh buat handphone ni, yang kedua nak buat balik, nak jadikan balik handphone yang sama, lemah dia. Makna dia tak boleh nak menjalankan tugasan dia. Jadi sia-sia tak sifat ni? Ada tapi tak berfungsi. Sia-sia dah? Sia-sia. Kalau ada 10? Sia-sia lagi sia-sia. Kalau ada 10 kudrat, maknanya yang boleh berfungsi hanya satu, yang 9 duduk saja gitu. Itulah alasannya ulama kata tak boleh dikatakan ada 2 ataupun lebih sifat daripada jenis yang satu. Kerana apa? Membawa kepada tidak meratai. Tu nampak tak? Tidak meratai apa? Ta'alluqnya. Makna tidak meratai tugasannya. Tak apa. Jangan stres, tak faham. Nanti faham lah tu. Kita pun tak faham juga dulu mula-mula. Namanya tahsilul hasil. Tahsilul hasil tu maksudnya nak buat benda yang dah siap. Nak buat benda yang dah siap, mana boleh. Nak buat ni benda yang belum ada. Benda yang belum ada baru boleh buat.
benda yang dah ada tak boleh nak buat dah. Dipanggil tahsilul hasil. Tahsilul hasil tu mustahil. Okey, beda. InsyaAllah. Benda yang dah ada, jika nak dibuat lagi sekali, dinamakan tahsilul hasil. Kita ni mak dah lahirkan, nak suruh mak lahirkan kita lagi sekali, namanya tahsilul hasil, mustahil. Tapi kalau nak suruh lahirkan adik kita, boleh lah. Nak suruh lahirkan kita yang dah lahir ni, mustahil. Dia panggil tahsilul hasil. Bangunan ni dah siap dah, nak suruh buat lagi sekali bangunan ni, mustahil. Tahsilul hasil namanya. Faham tak? Boleh tak? Tahsilul hasil. Tulislah. Tak faham pun tak apa, tulis dulu. Nanti kan satu masa kan akan datang kan, bila Allah dah bagi faham kan, tuan-tuan mesti ketawa balik tengok. Bebannya aku hari tu. Alhamdulillah. Itulah seronok nanti. Bila dah dapat nanti seronok. Tengok balik sengih semua. Punya dah unduh tulisan aku. La ilaha illallah. Tapi jadi seronok, apa dah faham dah. Benda payah nak dapat. Bila Allah bagi, dia punya rasa tu Allah saja yang tahu. Tak boleh nak cerita. Tahsilul hasil. Asal ada bunyi hasil-hasil tu jadilah. Jangan jabatan hasil dah ada. Namakan jabatan hasil pula dah. Bukan jabatan hasil, tahsilul hasil. Benda payah dapat. Allah uji kita dengan payah ni. Sebenarnya Allah nak bagi kita rasa seronok selepas daripada payah. Allah turunkan hujan lebat, ribut dan sebagainya. Sebenarnya Allah nak bagi kita menikmati ketenangan selepas daripada itu. Bila hujan berhenti, seronok lah. Rasa seronok dia lain. Rasa, ya Allah, tak tahu nak cakap. Itulah. Macam ni dah juga. Ngaji ni Allah uji dengan payah, dengan gini, dengan gitu. Sebab Allah nak bagi rasa seronok selepas dia faham besok. Bila dah faham besok, dia punya seronok tak boleh nak cerita dengan orang. Dia kata, seronok ngaji macam mana rasa seronok? Bab rasa ni kau kena rasa sendiri. Tak boleh nak cerita rasa dengan orang. Dia kata, seronok dalam ngaji, macam mana seronok? Seronok dia macam ni. Dah mana boleh. Kau nak tahu seronok mengaji, kena ngaji. Nak rasa seronok tarik ikan macam mana, kau kena pergi mancing sendiri. Baru tahu dia punya seronok ni. Dalam lautan yang begitu luas, dengan umpan yang sebegini besar, laut yang begitu luas, tak ada bersempatan. Ikan bukan duduk istiqamah atas sejadah bawah tu. Dia merayau sini, merayau sana. Mana dugaan, cabaran itu hebat. Berapa persen je kita akan dapat ikan tu. Selebih kita tawakal kepada Allah. Kita usaha sebaik-baik. Dengan berkahnya, dengan umpannya, dengan jorannya, dengan setupnya, dengan jig dia. Buat terbaik dah. Orang panggil usaha. Cari pula, guna alat sonar pula. Duk cari mana kawasan. Tu orang panggil usaha. Tapi hati tetap bergantung, ni rezeki Allah yang bagi. Nampak tak? Usaha banjir tak dapat. Kadang-kadang dah naik separuh, putus. Maknanya nak uji redha ke tidak. Redha ke tidak dengan ketetapan rezeki yang dah sampai depan mulut tapi jatuh, contohnya. Redha tak dengan rezeki dah dapat duit tiba-tiba hilang, contoh. Redha ke tidak. Sabar ke tidak. Jadi dalam ujian yang macam tu punya payah, tiba-tiba dapat. Dia punya rasa seronok dia. Tak tahu nak cakap. Macam itulah ibaratnya. Orang kata, apa kau susah-susah pergi mancing tu? Pergi beli je kat pasar mana? Apa ikan nak? Memang ada. Tapi tak ada rasa. Bukan tak ada rasa ikan, tak ada rasa seronok. Macam ngaji ni. Kalau tiba-tiba hari ni tuan-tuan datang, hari ni pandai. Tak seronok ngaji macam tu. Hari ini datang, hari ni pandai semua.
dia punya rasa dia tak sama dengan orang yang bersusah payah. Daripada situ nanti baru kita tahu nilainya ilmu ni, subhanallah, punya mahalnya lah nak dapatkan. Bila dah tahu ilmu tu payah nak dapatkan, jadi malang kalau kita sia-siakan, tidak mahu diamalkan. Dah cari berpenat-penat, dah bersusah-susah cari, tiba-tiba bila Allah bagi, kita tak nak amalkan. Rugi lah. Tak dapat pancing tadi tu. Balik contoh di ikan je. Sebab dah lama tak pancing ni punya cerita sebenarnya. Dah dapat ikan tadi, dia dapat buang contohnya. Rugi lah. Makanlah, nikmati lah maksudnya. Begitulah ibaratnya sahabat. Jadi sabar banyak-banyak ngaji. Betul kata kawan kita. Hari ni ngaji, hari ni faham semua, silap kita jadi sombong, balikkan jalan dada. Pasal orang yang tak boleh harap. Berapa lama dah duduk ngaji ni, rumah ngaji cawangan Tanjung Minyak? Dia kata dah 2, 3, 4 bulan dah makcik duduk sini belajar, tapi tak faham-faham. Tak dipakai macam ni. Ni baru hari ni pertama kali saya datang, hari ni semua faham. Jadi sombong. Sia-sia jadi ilmu sombong. Nampak tak? Lagi satu orang nak suruh kita harap, minta dengan Allah, ya Allah, berasakan diri kita ni tak ada kuasa. Yang bagi faham Allah. Macam tu sebenarnya. Allah boleh je nak bagi kita faham. Duduk kat rumah pun tak payah datang sini. Makan tidur pun Allah boleh bagi faham segala jenis ilmu. Betul tak? Makan tidur Allah bagi alim, faham segala benda. Boleh tak Allah buat macam tu? Boleh. Allah Maha Kuasa kan? Itu masuk bawah ta'alluq kudrat Allah kan? Tapi Allah kehendak kita ni lalu benda ni kesusahan. Sebab inilah asbab pahala kita jadi banyak. Usaha tu, sabar tu, redha tu, pahala semua. Ni sekarang ni sedang duduk bawah sayap malaikat. Bukan main-main. Allah nak bagi kita kelebihan banyak. Jadi sabar banyak-banyak. Sabar banyak-banyak. InsyaAllah sangka baik dengan Allah. Bertuah kita Allah pilih jadi orang belajar. Mudah-mudahan kita mati besok, mati sebagai penuntut ilmu, mati syahid. Amin insyaAllah. Lagi sikit lagi. Mana? Dan makna satu pada sifat pula. Ni makna yang kedua pula. Satu pada sifat ada dua makna. Makna yang pertama tadi, tidak ada dua sifat daripada jenis yang satu. Itu makna yang pertama. Jadi jangan dikatakan Allah ada dua kudrat, ataupun tiga kudrat, ataupun Allah ada 10 sifat hayat, Allah ada 10 sifat ilmu dan sebagainya. Dah, semua sifat Allah satu-satu saja. Ingat, itu makna yang pertama. Makna yang kedua, lepas ni kita berhenti. Lepas ni kita balik. Dia kata tadi suruh balik awal, ni sebelah tak boleh balik lagi. Okey, nilas, janji. Kalau saya cakap juga pakcik, tolong datang pakcik, tutup mulut saya pakcik kalau saya cakap ni. Makna tadi dah hilang. Dan makna satu pada sifat pula ialah tidak ada pada yang lain, tidak ada pada yang selain Allah maksudnya. Tidak ada pada yang lain makna tidak ada pada yang selain daripada Allah. Sifat makna tidak ada sesuatu yang lain daripada Allah memiliki sifat seperti sifat Tuhan. Ada. Boleh dapat tak? Ayat tu dia tulis gini. Tidak ada pada yang lain. Maksud yang lain tu selain Allah. Tidak ada pada yang lain sifat, makna tidak ada pada yang lain memiliki sifat seperti sifat Tuhan. Tak ada. Nak cari benda lain, nak cari makhluk lain, malaikat ke, nabi ke, rasul ke, nak cari makhluk lain, contohnya nabi, kita kata ada tak nabi yang memiliki ilmu macam ilmu Allah? Tak ada. Tidak ada pada yang lain memiliki sifat seperti sifat Allah. Cuma sama pada nama saja. Pada nama sifat tu sama, tapi hakikat sifat tak serupa. Kita ada tak ilmu? Ada. Tapi adakah ilmu kita seperti ilmu Allah? Tidak. Pakcik, pakcik jangan tenung macam tu, takut.
Tak apa salah aku cakap. Di tengah tumpu tu. Concentrate Fokus. Macam tu. Tak ada. Tak ada yang lain memiliki sifat seperti Allah. Ada tak yang lain? Contohnya, ada tak pada makhluk lain memiliki sifat pelihat seperti pelihat Allah? Oh, tidak ada. Mustahil. Cuma sama pada nama je. Hakikatnya tidak. Dan begitulah seterusnya. Seandainya kalau ada maknanya dah berbilang-bilang lah. Mana bukan Allah je lah yang kuasa macam tu. Ada yang lain kuasa macam dia juga. Nampak tak? Jadi rosaklah akidah. Syirik lah nanti. Menyengutukan Allah maknanya. Bila seseorang itu mempercayai bahawasanya ada satu makhluk yang lain memiliki kudrat kekuasaan macam Allah, dia dah mensyirikkan sifat Allah namanya. Dia telah jatuh kepada syirik. Syirik yang mana? Syirik pada sifat Allah. Macam tu lah. Sebab tu kita tak boleh i'tiqad ada benda lain kuasa boleh memberi seperti Allah. Faham tak? Jangan i'tiqad ada makhluk yang boleh memberi seperti Allah. Tak ada. Kalau tu rosaklah akidah kita. Kalau kita takut pada makhluk lain, Takut sebab apa takut? hantu. Malam tadi saya buat paranormal, tuan-tuan tak ada. Malam tadi saya buat paranormal sekejap. Pergi kat garaj kereta buat macam tu je. Tak adalah bawa dia orang tengok pondok malam tadi. Itu bukan takut seperti takut Allah. Itu seram. Risau nak tengok makhluk yang rupanya tak sama macam kita. Tapi kalau jumpa yang macam kita pun seram juga kita ni. Dalam gelap nampak macam kita, seram juga tu. Ni pula yang rupanya tak macam kita. Lagi kita seram. Tengok muka kita pun kita seram. Tu seram. Bukan maksud takut seperti takut pada Allah dah. Bukan makna orang yang takut seram dengan hantu tu dia syirik dah. Dia seram. Namanya seram. Contoh kita duduk di bangunan tinggi. Takut tak terjun? Adakah syirik? Itu orang panggil seram. Bukan takut seperti takut kepada Allah. Takut kepada Allah ni dengan makna apa? Kita takut kepada Allah dengan makna kita taat kepada perintah dia. Takut nak melanggar perintah dia. Gerun dengan azab siksaannya. Lagi satu, kita yakin Allah Maha Kuasa memberi mudarat atas diri kita. Syaitan tak boleh bagi mudarat pada kita. Jembalang tanah ke, jembalang apa ke, hantu raya ke, hantu puasa ke, hantu jalan raya ke, dia tak boleh memberi apa-apa mudarat pada kita. Tukang sihir ke, apa lagi? Tak boleh. Gangster ke, apa ke, ikutlah makhluk. Adakah makhluk memiliki kuasa memberi bekas, manfaat ataupun mudarat? Tidak. Yang boleh memberi kesan baik dan buruk ni hanya kudrat Allah sahaja. Faham tak tu? Boleh tak? Ada kemusykilan? Yang melukakan kita siapa? Allah ke pisau? Pisau. Allah. Kalau kena buatan orang, Kena buatan orang dengan izin Allah. Sihir orang panggil. Sihir tu perbuatan khianat secara gaib. Baik. Perbuatan khianat secara zahir, secara contohnya secara terang-terang, saya ambil pisau, saya ambil parang, saya ambil besi, saya hentak kepala kawan saya. Itu perbuatan khianat secara zahir. Jadi hakikat yang membengkakkan kepala kawan saya tadi tu, besi itu ke Allah. Faham tak? Yang membengkakkan, yang melukakan tu Allah ke besi?
Ni suruh mengaji ni. Ada kuasa ke besi tu nak membengkakkan? Tanya baru tahu, tak faham rupanya. Ngaji banyak kali dah. Itulah tu suruh ngaji banyak kali. Ni yang mengaji ni, yang tak mengaji macam mana? Ni yang mengaji ni pun yang tak mengaji macam mana? Kita makan ubat, yang memberi sembuh ubat ke Allah? Macam tu jawab. Kalau tak ada ubat, Allah boleh tak bagi sihat? Kalau tak ada pisau, Allah boleh tak lukakan? Jadi pisau ke, ubat ke, benda tu tak ada kena-mengena. Faham? Dalam hati mesti i'tiqad yang melukakan, yang mencederakan Allah. Benda tu tadi sebagai sebab yang tak boleh memberi bekas pun. Tanpa besi, tanpa ubat, tanpa nasi, tanpa apa, tanpa belajar, tanpa mengaji, Allah boleh memberi kita segala sesuatu yang baik ataupun yang tidak baik. Itu hakikatnya, itu akidahnya. Faham? Kalau ambil pendinding macam mana? Ambil pendinding sama macam dinding. Baca doa pun pendinding. Makhluk ke tidak doa? Tidak. Makhluk dia juga. Tu suruh ngaji tu. Baru tahu. Mana makhluk, mana Tuhan. Kalau tak kenal makhluk, tak kenal Tuhan, macam mana? Dah makhluk boleh memberi bekas dah? Dah. Jangan percaya dengan doa tu, suruh percaya dengan Tuhan, bukan percaya dengan doa. Faham tak tu? Usahalah. Usaha ikhtiar. Baca doa ini, baca doa itu yang memberi perlindungan Allah. Ya Allah, dengan berkat doa ni beri perlindungan padaku. Bukan doa tu yang melindung kita, Tuhan yang memberi perlindungan. Macam tadi sihir yang memudaratkan kita, Allah dengan izin Allah nak memudaratkan kita. Allah meluluskan perbuatan. Ada punya hakikat yang memberi sakit pada kita bukan tukang sihir, tapi Allah. Faham tak? Macam tadilah, sama macam saya tumbuk kawan saya. Tu orang panggil perbuatan khianat yang nampak. Penumbuk saya ni sebab dia yang membengkakkan muka kawan saya itu siapa? Allah. Kalau saya tak tumbuk muka dia, boleh tak Allah nak bengkakkan muka dia? Boleh. Tiba-tiba tengah main TikTok, bengkak muka sebelah. Balik rumah ni kan nak masak, potong sayur, potong ikan. Yang memutuskan sayur ikan tu siapa? Allah. Tadi dia pisau. Allah yang memutuskan. Makhluk tak boleh memberi bekas. Samalah dengan makan. Yang memberi kenyang siapa? Bukan nasi. Ini yang nak kena betulkan ni. Ini yang sombong sangat tak nak belajar ni. Faham tak tu? Kalau kita i'tiqad pisau tu yang melukakan, besi tu yang membengkakkan, tukang sihir tu yang memberi mudarat, rosak akidah kita. Ustaz, kalau kita kata doa ni bagus, nanti anakku pandai. Cakap tak apa, makanlah, tak makan nanti lapar, rosak tak akidah? Bukan maksud kita cakap macam tu, kita i'tiqad nasi tu yang memberi kenyang. Samalah macam ni, baca doa ni, insya-Allah anak jadi cerdik. Bukan i'tiqad doa tu yang mencerdikkan. Faham tak? Boleh? Boleh. Kan soalan ni macam mana tadi? Kalau katakan ada orang beri doa, kata doa ni bagus untuk budak-budak yang nakal, jadi baik ke? So kita percayakan doa tu ke? Dah belajar tadi, jangan percayakan doa tu. Percayakan ni tuan-tuan, siapa ada sakit ni, insya-Allah saya nak bacakan ayat ni dengan ayat-ayat ruqyah. Saya nak bacakan dengan ayat Quran, nak bacakan solawat. Jadi siapa insya-Allah minum air ni dengan berkah, air yang dibacakan ni dengan berkah,
ayat-ayat suci Quran, mudah-mudahan Allah memberi kesembuhan. Nampak tak? Perantaraannya, asbabnya air. Hakikat yang menyembuhkan Allah. Kalau tuan-tuan i'tikad air ni yang berkuasa menghilangkan penyakit, jadi syirik. Faham tak? Duit. Duit boleh memberi manfaat ke Allah yang memberi manfaat? Tapi banyak orang yang beriktikad duit ni memberi kesenangan dalam hidup dia. Jaga baik-baik sebab tu akidah ni nak pakai sentiasa. Faham tak? Kadang-kadang bila dia ada duit, dia yakin duit ni yang memberi kesenangan. Bukan Allah yang memberi kesenangan, duit ni yang memberi kesenangan pada dia. Syirik lah. Sebab apa syirik? Dia dah menyamakan sesuatu boleh memberi manfaat. Ingat tu, set dalam kepala otak kita dan hati kita. Yang hanya memberi manfaat, mudarat, buruk, baik adalah Allah. Tidak ada yang lain. Macam tu. Samalah. Tu yang kata buat air tawar syirik. Apa syiriknya? Orang buat air tawar ni bukan beriktikad air tawar ni yang memberi sihat. Faham tak? Yang kata air tawar tu, ubat Panadol tu jangan buat pasal tu. Makan Panadol tak ada tauhid, rosak akidah tu. Itu orang panggil sebab. Jangan i'tikad Panadol tu yang memberi sihat. Allah, Panadol tu asbab yang tak boleh memberi bekas. Dalam hati i'tikad tanpa Panadol ni pun aku boleh sihat. Kalau Allah nak bagi sihat. Setiap usaha kita berubat nakkan kesihatan supaya boleh beribadat. Berubat tu sebahagian daripada ibadat. Doa tu ibadat. Baca doa-doa ni, insya-Allah anak-anak kita jadi baik, insya-Allah. Dalam hati i'tikad Allah yang memberi sihat dengan berkah doa yang kita baca. Faham tak? Untung tak mengaji? Sebab tu suruh mengaji. Banyak benda kita tak tahu, banyak benda kita kesamaran. Sama lah orang buat baik kepada kita, sampai kebaikan pada kita pun Allah yang memberi kebaikan. Tadi macam abang ni tanya, itu masalah mudarat. Mana buat tak baik, sampai benda tak baik kepada kita, Allah yang jadikan. Sampai benda baik kepada kita, juga Allah yang menjadikan. Faham tak? Hari ini kita berniaga, ramai pelanggan datang kat kita. Siapa yang menggerakkan hati mereka datang? Sebagai asbab Allah nak memberi rezeki. Nampak tak? Jangan pandang makhluk tu. Pandang itu semua daripada Allah. Makhluk tadi sebab sahaja yang tak boleh memberi berkah apa-apa pun. Sebab tu nanti kita belajar ni akan datang hukum adat. Dah belajar hukum adat, dah lepas dah itu kan? Dah lepas dah hukum adat itu, hukum akal dah belajar dah. Jadi jangan kita keliru dengan adat. Hukum adat lain, hukum akal lain. Siapa itu? Siapa lagi tak sempat belajar hukum adat itu? Angkat tangan. Jangan malu-malu. Hukum adat, siapa yang tak sempat belajar itu? InsyaAllah nanti ulang-ulang balik. Penting belajar hukum adat, hukum akal tu. Dia semua ada kaitan ni. Hukum adat lain, hukum syarak lain, hukum akal lain, hukum aradi lain. Semua ni kita kena faham dalam bab akidah ni. Nanti ulang balik. InsyaAllah. Baguslah tu soalan tu, kalau tak tanya kita tak faham. Tak ada masalah nak baca ayat tawar, nak minta ayat tawar, tak ada masalah. Yang penting jangan hati kita beriktikad ada selain Allah yang berkuasa memberi sesuatu, sama ada manfaat atau mudarat. Nak pergi klinik, nak pergi jumpa doktor swasta ke hospital, sama aja cerita dia. Kalau tuan-tuan pergi klinik, hospital, i'tikad doktor ni yang memberi sihat, kafirlah, syiriklah dengan Allah. Faham tak tu? Tak kisah perubatan secara tradisional, secara Islam ataupun bagaimana? Kalau perubatan itu yang bukan non-muslim macam mana? Perubatan yang bukan non-muslim, selagi dia tak menggunakan kaedah-kaedah yang syirik, tak ada masalah.
Kalau dia perubatan dia yang buat tu orang Melayu, tapi dia menggunakan kaedah-kaedah yang mensyirikkan Allah, memuja-muja setan, jin, iblis dan sebagainya. Itu tak boleh lah. Faham tak? Dia kaedah rawatan ni ada yang dibenarkan, ada yang tak dibenarkan dalam Islam. Macam perubatan kita tak ada masalah nak pergi berubat dengan orang kafir. Contohnya nak beli ubat-ubat apa, herba-herba ke, tak ada masalah. Selagi benda tu bukan najis contohnya. Selagi kaedah yang digunakan tu tidak menyemutukan Tuhan, tak apalah. Tapi kalau dah terlibat dengan benda yang mensyirikkan, walaupun bukan orang Islam, yang bukan orang Islam, tetap tak boleh. Tu kita kena tengok dulu, soal dulu, cari dulu. Macam mana cara dia buat, guna kaedah apa. Kalau dengan kita dia ajak puji-puji, puja-puja, dia puji tokong tu sekali tak boleh lah. Takut nanti berpaling akidah kita, mengatakan hebat ni diorang ni punya. Dengan maksud dengan begitu kita dah merendahkan syariat Allah. Padahal tidak ada yang terbaik melainkan agama Islam. Cuma kita barangkali belum jumpa tempat yang kaedah yang sesuai dengan diri kita. Memang harus hukumnya nak pergi berubat dengan orang-orang yang bukan Islam tu. Takut nanti akidah kita, ini lagi bagus daripada Islam ni, habis. Faham tak ada? Selagi kaedah cara perubatan dan rawatan yang dibuat oleh orang bukan Islam tadi tidak mensyirikkan Allah, boleh pergi. Tapi takut nanti kita dah merendahkan. Padahal dalam Islam ni semuanya yang terbaik. Semua Islam yang terbaik. Cuma kita belum tak jumpa yang sesuai ni boleh jadi. Tak jumpa yang sesuainya. Wallahu a'lam. Dah sampai mana tadi? Dah habis dah berhenti boleh, dah habis beli balik dah. Dah habis ke? Belum Itu saya pun rasa belum. Belum rasa belum. Yang mana? Bawa lagi sikit tu. Dan makna Maka jika ada pada yang lain sifat-sifat seperti sifat-sifat Tuhan itu dinamakan dia munfasil pada sifat. Makna bilang-bilangan yang berasingan. Mana Allah ada kudurat macam tu, dia pun ada kudurat macam Allah juga. Allah ada sifat pendengar macam tu, dia pun ada sifat pendengar macam Allah juga. Maknanya begitu, bukan Allah sajalah yang satu memiliki sifat kesempurnaan. Kalau macam tu membawa kepada ada yang lain memiliki sifat sempurna seperti Allah. Mustahil. Jaga-jaga itu. Jadi masalah kita bertawasul tidak mensyirikkan. Tahu tawasul? Syirik ke tidak? Tidak. Kenapa tak syirik? Sebab kenapa tak syirik? Kerana bukan kita beriktikad makhluk itu tadi yang memberi. Kita hanya menyebut nama-nama orang soleh sebagai perantaraan. Mudah bahasa tawasul ni tuan-tuan. Recommend. Tahu recommend? Saya ni bebal, mengaji tak tinggi, PSA pun tak lulus. Tapi pakcik ni lah kata pakcik ni, dia ada kawan dengan tuan manager besar kat syarikat apa tak tahulah, kejagaan apa nak, jutawan lah. Saya ni berasa macam nak cari kerja kat situ. Tapi nak pandang sijil saya ni memang kena buang dalam tong sampah lah. Jadi saya kebetulan saya sembang-sembang dengan pakcik ni pula kawan karib dengan manager tu. Kawan karib, main golf sama. Makan tengah hari sama, kawan. Tiba-tiba saya kata, pakcik, boleh tak tolong saya? Saya nak minta kerja ni kat syarikat lah. Tapi sijil saya ni alamak. Boleh tak guna tompang-tompang? Pakcik tolong recommend kan, boleh tak? Jadi saya nak minta kerja tadi pada siapa sebenarnya? Pada pakcik ke pada manager tu? Bukan pada pakcik. Cuma jalannya lalu situ. Sebab apa? InsyaAllah apabila bos tu tadi kenal rapat dengan pakcik ni,
sayang dengan pakcik ni, kasih dengan pakcik ni, insya-Allah apa yang dia bawa tadi akan diterima asbab pakcik tadi memiliki kedudukan yang istimewa di sisi bos besar tadi tu. Jadi dia tengok pakcik pun datang jumpa dia, bos-bos ni adalah anak buah ke ni, nak minta kerja nak, tapi sijil ni tak berapa ni. Dia pun pegang, lah tak apalah kau ni pasal tak apalah. Tu maknanya. Faham tak? Jadi saya yang minta kerja tadi bukan minta pada pakcik, saya minta pada saya, cuma nak minta tolong sebab pakcik ni melalui pakcik, kerana pakcik ni ada kedudukan yang istimewa di sisi dia. Begitulah tawassul tadi, kita menyebutkan nama-nama orang yang mulia-mulia di sisi Allah. Contohnya kita bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW. Kita doa macam-macam, minta ya Allah begini, begitu, hajat begini, hajat begitu. Kemudian kita sebut, ni contohlah, kita pun sebut ya Allah dengan keberkahan, kemuliaan, kedudukan yang tinggi, pangkat yang tinggi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan keberkahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabulkanlah permintaan aku ni ya Allah. Jadi minta pada Nabi ke minta pada Allah? Minta pada Allah. Dah syirik tak minta pada Allah? Yang syirik minta pada Nabi. Kalau kita minta pada Nabi, i'tiqad Nabi boleh memberi seperti Allah, barulah syirik. Faham tak? Begitulah juga dikiaskan kita pergi makam-makam orang soleh. Kita dah memang masyhur dah, dia ni orang soleh, dia ni orang soleh, orang baik. Manusia pun cakap dia orang baik-baik. Lalu kita pergi ziarah di makam dia, kita hadiahkan Fatihah, bacakan Fatihah, bacakan Quran, niat hadiah pahala pada dia. Kemudian kita doa, ya Allah, doalah begini, macam-macam lah kita doa. Ya Allah, dengan keberkahan kekasih Engkau ni ya Allah, Tuan Guru Haji Abdul Wahid bin Uthman, dengan keberkahan beliau ni ya Allah, orang soleh, kabulkanlah doaku ya Allah. Jadi minta pada Tuan Guru Haji Wahid ke minta pada Allah? Dah apa syiriknya? Faham tak? Syirik ni bila kita beriktikad, makna orang tu tadi boleh memberi sesuatu seperti Allah. Dan ada maknanya ciri-ciri kita nak memperhambakan diri ni pada dia, barulah rosak akidah. Faham tak tu? Tu dia bendanya. Tapi digula-gulakan. Kita ni orang awam ni digula-gulakan oleh pahaman tu. Apa tawassul? Syirik. Sebab minta dengan makhluk. Bila masa kita minta dengan makhluk? Kan? Kan minta dengan Allah tadi cuma sebut nama orang-orang yang hebat-hebat di sisi Allah. Mudah-mudahan Allah pandang doa kita yang banyak dosa maksiat. Faham tak tu? Itulah tujuan bertawassul tu, bukan nak mensyirikkan Tuhan. Habis dah? Dah habis kan? Dah hanya bismillahirrahmanirrahim. Balik nak masak, nak gulai apa benda semua macam-macam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa rabbana fa'na bima 'allamtana rabbana 'allimna alladhi yanfa'una rabbana faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma anqutri wa sabaqaka wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Qadallahu minni wa minkum. Penyakit pesakit diabetes Ustaz? Banyak makanan yang tak boleh makan. Lepas tu bacaan gula naik, okey? Apa dia? Durian. Lepas tu masalah dia? Jangan makan durian, nanti bacaan kencing manis pun naik mencanak-canak, kata dia. Adakah rosak akidahnya? Jawabnya tidak. Itu perkataan luaran, bukan beriktikad dalam hati. Sebab tu nama pun i'tikad. I'tikad ni benda dalam hati.
Bukan suruh cakap. Kita belajar ni terpaksa lah cakap. Kalau tak cakap macam mana nak cerita benda dalam hati? Cuma i'tikad ni benda dalam hati. Walaupun cakapnya begitu, makcik janganlah makan durian banyak. Nanti bacaan gula naik. Adakah saya beriktikad gula tu tadi ataupun durian tu yang menjadikan penyakit tu? Dah. Tapi hati saya iktikad yang memberi itu, yang menjadikan darah naik, darah turun naik, darah kering, darah macam-macam tu adalah Allah. Jadi tak salah. Bercakap tak salah. Tapi sebab tu kena belajar supaya kita bercakap tadi ada tapis. Jangan apa yang kita cakap itu yang kita iktikad. Kalau yang bercakap itu mengiktikadkan sedemikian, rosak akidah dia. Faham tak? Dia cakap, jangan makan durian ni, nanti darah kau naik apa benda. Memang dalam hati dia rupa-rupanya memang percaya durian itulah yang ada kuasa menaikkan. Itu baru rosak akidah dia. Tapi bagi orang yang dah belajar, dia faham dah. Samalah macam tadi, anak-anak makanlah, nanti kan kau orang lapar kan kalau tak makan. Adakah i'tikad makan tu yang mengenyang dan melaparkan? Dah, tapi hati kita waktu kita cakap tu kita tahu, kita sedar yang mengenyangkan Allah, yang memberi lapar juga Allah. Nasi tadi sebagai adat, sebab yang beradat. Pada adat kalau tak makan lapar. Kalau nak kenyang pada adatnya kena makan. Samalah cerita durian tadi. Pada adatnya kalau orang kena kencing manis ni makan, gulanya boleh naik. Itu pada hukum adat. Ada pun akidah yang menaikkan gula, menurunkan gula dan sebagainya Allah. Itulah faedah ngaji ni. Supaya boleh beza yang adat dan yang akal. Jangan dijadikan hukum adat itu sebagai i'tikad, jangan. Jadi tak salah nak cakap macam tu. Betul dah. Wallahu, yang tak betulnya tak nak ngaji. Itu yang tak betul. Habis dah. Anda boleh balik dah. Dah baca doa kan? Dah. Sama insya-Allah, sama-sama insya-Allah. Kam tu bilangan. Bilangan. Jumlah. Berapa? Bilangan. Bilangan macam tu. Itu kam cakap orang putih. Kam cakap orang putih lain. InsyaAllah sahabat, dah habis dah. Habis dah. Boleh bersurai. Terima kasih yang follow, yang ikut, yang ngaji. Terima kasih Pakcik. Jumpa lagi Pakcik. Apa pula handsome ni? Kamu je. Ada kelas Quran mai? Berapa orang? Sampai zuhur? Ke habis baca biar? InsyaAllah. Terima kasih yang join kelas, yang support, yang doa, yang sudi bagi salam, yang sabar. Mistik masuk beg ni dah. Okey, boleh. Sila. Terima kasih yang sudah hadir, yang share. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih Pakcik. Jumpa lagi Pakcik. Doa saya Pakcik. Amin ya Rabb. Amin. Semoga sihat afiat Pakcik insya-Allah. Iyalah betul.
Ada ustaz ngajar dulu Nabi Adam pun minta maaf pada Allah dengan nama. Tu tawassul lah tu. Ya Karim. Maka holding. Dia boleh menjadikan saya menentukan saya. InsyaAllah betul benar. Baik. Terima kasih. La ilaha illallah. Boleh selamat menjalankan tugasan yang tugasan harian yang seterusnya. Okey, insya-Allah. Saya bangun kawan. InsyaAllah. Bang, tak apa bang, on je lah kelas. On je lah kelas, tak apa. Oh, cikgu tak ready. Subhanallah. InsyaAllah terus mengaji insyaAllah. Sama-sama kita. Okey, jumpa lagi sahabat. Mundur diri dulu. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang doa yang ada bagi-bagi yang ada bagi-bagi gift ke, bagi doa ke apa yang terlibat semuanya. Terima kasih banyak-banyak. Moga Allah membalas dengan kebaikan yang berlipat kali ganda untuk semua. Baik. Assalamualaikum.